Tahukah anda siapa pengasas Ford? Nama beliau sebenar ialah Henry Ford, jurutera dan usahawan otomotif Amerika, pengasas Ford Motor Company. Beliau juga merupakan orang pertama di dunia menggunakan garis produksi untuk menghasilkan kereta besar-besaran. Cara penggunaannya membuat kereta menjadi produk yang popular. Ia bukan saja merevolusikan cara pengeluaran perindustrian, tetapi juga memberi impak besar kepada masyarakat dan budaya moden. Henry Ford adalah satu-satunya usahawan dalam senarai itu dalam buku The 100 People yang mempengaruhi sejarah manusia. Beliau dilahirkan pada 30 Julai 1863 di Greenfield, Michigan. Bapaknya adalah seorang imigran Ireland. Dan Henry Ford ialah anak sulung daripada 6 adik-beradiknya. Henry Ford mengajar dirinya sebagai juruteknik enjin steam. Pada tahun 1887, beliau menyertai Detroit Edison Electric Light Company sebagai juruteknik dan kemudian menjadi ketua jurutera. Beliau menumpukan pada mereka bentuk sebuah kereta pada tahun 1896. Dia cuma membuat 2 silinder kereta yang disejukkan dengan 2 silinder dan meletakkan jawatan pada tahun 1898. Syarikat Detroit Motor ditubuhkan pada tahun 1899 tetapi hanya membuat 25 buah kereta dan bankrupt pada bulan Januari 1901. Pada tahun 1903, Henry Ford menubuhkan syarikat automobil sekali lagi pada 16 Jun dan telah menjadi pengurus besar. Pada tahun yang sama, syarikat itu mengeluarkan kereta jenama Ford yang pertama. Pada tahun 1908, Henry Ford telah membina sebuah kenderaan Ford jenis T. Kereta popular ini sangat popular dan dijual dengan baik di Eropah. Pada tahun 1911, loji pemasangan kereta pertama telah dibina di Kansas City, Missouri. Pada tahun 1908, T kereta pertama di dunia dihasilkan, benar-benar mengubah cara hidup Amerika. Pada tahun 1913, Ford mencipta barisan pemasangan otomotif pertama di dunia. Kaedah melalui airan ini kemudian dipanggil Ford dan dipromosikan secara meluas di seluruh dunia. Sistem ini menganjurkan pengeluaran besar-besaran berdasarkan penyeragaman dan membuat mekanisme dan mengautomasikan semua operasi menjadi satu bentuk organisasi pengeluaran dengan produktiviti buruh yang tinggi. Pada tahun 1914, buat pertama kalinya pekerja dibayar $5 untuk kerja selama 8 jam dan ini mengubah cara kerja pekerja Amerika. Pada tahun 1915, Presiden Amerika Syarikat Wilson bertemu Ford dan memuji Ford Motor Company. Pada tahun 1919, Henry membeli saham dalam pemegang saham lain syarikat dan memonopoli syarikat itu. Beliau juga menggunakan dana Citibank untuk mengembangkan pembiakan, menjadikan syarikat itu sebagai syarikat auto terbesar di dunia pada abad ke-20. Ford sendiri juga dikenali sebagai Raja Kereta dan keluarganya telah menjadi salah satu shareholders utama di Amerika Syarikat. Pada tahun 1921, Presiden Amerika Syarikat Harding bertemu dengan Ford dan memuji Anda telah mencipta salah satu syarikat yang paling hebat untuk Amerika Syarikat. Pada tahun 1927, syarikat itu berhenti menghasilkan kereta T jenis Ford dan mula mengeluarkan kereta Type A baru. Pada tahun 1932, V8 telah dibina semula. Kini syarikat itu mempunyai operasi pembuatan, pemasangan dan penjualan kereta Ford, Mercury, Lincoln, Continental, truck, traktor dan bahagian dan aksesori yang berkaitan, serta mengembangkan dan mengeluarkan industri pengguna dan aero angkasa, termasuk produk dan peralatan komunikasi dan elektronik untuk satelit meteorologi. Pada tahun 1929, Presiden Amerika Syarikat Hoover mengambil bahagian dalam perasmian Museum Ford. Pada tahun 1936, Henry Ford mengasaskan American Ford Foundation di Michigan dengan anaknya Ezell.
Pada mulanya ia adalah sebuah institusi kebajikan serantau yang bertujuan untuk mempromosikan kebajikan manusia secara meluas. Yayasan berkembang dengan pesat dan pada tahun 1950 ia menjadi organisasi nasional dan antarabangsa. Pada tahun 1943, selepas anak tunggal Henry VIII meninggal dunia, beliau menyerahkan perintah banyak syarikat kepada cucunya Henry Ford II. Pada tahun 1946, kereta Golden 50 dianugerahkan anugerah penghormatan untuk sumbangan Ford kepada industri otomotif. The New York Times mengulas bahawa Ford bukan hanya pengasas Ford Motor Company, tetapi juga perkembangan industri otomotif keseluruhannya. Pada 3 April 1947, Henry Ford meninggal dunia. Pada hari penguburannya, semua barisan pengeluaran kereta di Amerika Syarikat ditutup selama 1 minit untuk memperingati Kopernikus dalam industri otomotif. Pada tahun 1999, majalah Fortune bernama Ford sebagai usahawan terbesar abad ke-20 sebagai pengiktirafan terhadap sumbangannya dan Ford Motor Company kepada penggunaan manusia. Pada tahun 2005, majalah Forbes menerbitkan 20 usahawan paling berpengaruh dalam sejarah. Henry Ford menduduki tempat pertama dalam tajuk My Life and My Work. Sekian. Jika anda suka video ini, jangan lupa like dan share. Dan komen jika anda ingin saya ceritakan mengenai Carroll Shelby bergabung dengan Ford Henry II.